Weh, kecil tu. Patah pinggang. Weh. Assalamualaikum. Ahmad. Okey awak-awak, hari ni kita nak pergi jalan dekat kandang kawan saya. Kita keluar pagi-pagi hari ni, kita nak pergi jalan kat kandang lembu kawan saya. Kawan saya ni saya kenal dia sejak tahun 2018 dia ni cikgu, tapi dia ni suka bela bah. Sebelum ni saya kenal dia berakhir bela khubar. Dia bela khubar. Lepas tu sekarang ni katanya ada lembu, ada kambing, ada domba, tahu domba? Biri. Lepas tu ada ayam, ada itik, ada belaka dia. Tapi yang menariknya, yang membuatkan saya rasa nak pergi lalu bila dia WhatsApp saya baru ni, sebab dia kata dia jual lembu dengan harga RM14,500 bah. Dia jual lembu limousin dengan harga RM14,500 kepada seseorang lah, untuk dikorbankan pada hari raya haji ni lah, hari korban ni. Jadi awak-awak, jadi kita nak pergi jalan kat kandang dia. Ambil tu kita nak tahu kok dia punya perkongsian peternakan dia macam mana kan. Lepas tu nak tahu kok cerita pasal lembu dia kata jual RM14,000 tu. Maknanya kita akan pergi rumah dia ni, kita akan pergi kat kandang dia pagi ni sesuai lah dengan perkongsian dekat dengan raya haji ni, dekat dengan raya korban ni 20 hari bulan tak silap saya, 20 hari bulan saya tengok kalender. Jadi kita akan pergi dekat kandang dia, tanya pengalaman dia. Dia ni cikgu boh, tapi minat bela. Dia cikgu tapi minat bela. Sebab zaman sekarang ni boh, kalau kita nak cari hobi, kita carilah hobi yang boleh mendatangkan keuntungan sikit lah. Mencari hobi yang boleh mendatangkan duit lah, boleh buat duit. Hobi yang boleh buat duit pada kita dengan keadaan sekarang hari ni kalau nak harap pada satu kerja je memang yelah, kalau gaji kita RM10,000 gaji kita 5 angka tu lain tapi kalau gaji kita biasa-biasa je, kita kena ada kerja yang kedua. Kerja yang kedua ni benda apa? Kita niaga ke, kita terbabit dalam bidang ternakan ke, dalam bidang pertanian ke. Tapi awak-awak pentingnya kita kena tahu benda yang kita suka sebenarnya. Benda yang kita rasa kita boleh buat. Macam saya, kalau suruh saya niaga, saya tak erti niaga, saya tak pandang niaga boh. Bila kalau saya niaga, saya banyak nak beri korang bukan kata benda. Memang gitu. Keluarga-keluarga saya pun memang gitu. Kalau niaga ni kita banyak nak siang korang. Jadi kerek beri free je lah. Jadi tak jadi boh. Niaga memang tak jadi. Kena disiplin kuat lah. Niaga ni kena ada benda orang kata, kena ada semangat kuat lah. Niaga ni satu hal, kena ada modal dan sebagainya. Gitu kok. Kalau kita minat ternak, kita menternak. Bela ayam ke, bela itik ke, bela itik telur ke, semua boleh buat duit sekarang ni. Kalau kita minat nanang lah. Macam kawan saya seorang tu, dia nanang. Dia terbabit dalam bidang pertanian. Kawan sekolah, dia nanang timung, tanang terung, tanang. Maknanya memang dia tu senang hidup dia, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita kena tahu benda yang kita suka. Macam saya ni, setakat hari ni mungkin ni lah benda yang saya boleh buat. Boleh buat video sikit-sikit, boleh cakap sikit-sikit, walaupun tak sempurna sangat, tapi kita cuba buat yang terbaik untuk channel kita kan. Dan awak-awak pun kena tahu kalau kita boleh support kawan-kawan kita yang niaga tepi jalan, kawan-kawan kita orang kata niaga secara online COD ke, kita support dia, kita share dia punya perniagaan kan. Sebab kita nak support dia. Samalah juga kalau awak-awak support channel saya. Saya ni seolah-olah macam niaga lah. Tapi cara niaga saya, cara niaga gini, buat satu perkongsian yang orang boleh tengok, orang boleh ambil pengalaman, orang boleh ambil ilmu Inilah cara perniagaan saya. Jadi kalau awak-awak support saya tu, samalah macam awak-awak support kawan-kawan awak-awak yang jual tepi jalan ke, yang jual niaga benda-benda ke, sama je. Cuma saya niaga cara gini. Maknanya kalau awak-awak share video saya kepada kawan-kawan yang lain, supaya orang lain tengok, share kat grup mana-mana, kat Facebook ke, tak pun admin Facebook approve kita punya share, sama macam tolong saya. Macam tolong saya. Dan semua tu tak saja boh. Semua tu tak saja. Apa saja kebaikan kita pada orang, walaupun sikit, walaupun kita nampak benda tu kecil, tapi untuk orang tu sangat besar boh. Sangat besar. Maknanya sangat besar, dan besar di sisi Tuhan, besar di sisi Allah. Kita tolong dia.
Sebab kita share video saya ataupun siapa-siapa, kawan-kawan kita ada YouTube, dia share ke kita ke, ataupun kita tengok dia buat YouTube ke, buat perniagaan cara online dia, buat video ke, dan kita share benda tu. Dan sebab daripada kita share tu, orang lain tengok dan memberi manfaat pada orang yang berkenaan, pada orang yang buat video tu pun ataupun YouTuber tu. Boh ingat saja boh. Tak saja boh. Maknanya Allah Taala tengok benda tu dan Allah Taala bagi ganjaran, insya-Allah. Sahih. Melainkan kalau saya buat konten yang ngarut-ngarut, buat konten yang kata konten yang mungkin benda-benda yang bertentangan dengan ajaran Islam ke, bertentangan dengan hukum hakam ke, benda yang tahu jelas haram benda tu, dan kita share, kita boleh dosa lah boh. Jadi kita nak share pun kita tengok juga konten. Kalau konten tu bukan konten yang salah ataupun konten yang mana boleh membuatkan satu benda yang tak baik, kita share lah. Tolonglah share. Sebab hari ni kalau kita tak share pun, macam saya contoh, kalau awak-awak tak share pun video saya tak ada benda-benda, saya buat je lah benda yang saya suka kan. Tak ada benda-benda. Dan orang yang share video saya tu, saya ucap terima kasih awak-awak. Sebab tanpa awak-awak, tanpa asbab awak-awak tolong share, tak ada orang pun kot nak tengok video saya kan. Gitu lah. Ramai orang-orang yang tolong share sebenarnya video saya. Dan ada juga orang yang saya personal PM dia, minta tolong dia share. Sebab ada setengah-setengah orang tu dia ada pengaruh kan, minta tolong boh hang. Sebab kita pun tak hanya minta tolong orang. Cara ni lah kalau awak nak tolong pun mana gitu. Tak apa dah cerita pasal tu kan. Cerita pasal share pula. Jadi tapi apa-apa pun saya ucap terima kasih kepada orang yang sudi share video saya. Saya sangat hargainya dan teruslah support saya. Sebab saya pun saya akan terus buat video boh. Orang support ke tak support ke, orang suka ke tak suka ke, sebab ni minat saya. Jadi kalau awak-awak rasa benda yang saya buat tu ada nilai, ada memberi manfaat, dan awak-awak mungkin nak tolong saya, awak share, tolong share lah video-video saya tu. Mudah-mudahan memberi manfaat pada orang dan secara tak langsung membantu saya juga. Gitu. Lepas tu kita nak pergi kat kandang Cikgu Amri. Nama dia Cikgu Amri. Dia ni dia ni cikgu di sekolah Cenih tak silap. Nanti kita tanya dia. Katanya dia jual lembu dengan harga 14,500 boh. Lembu korban, lembu limousin. Betul limousin. Katanya berat pun dalam 1 tang tu. Saya tanya dia berapa berat lembu tu kan, nak tahu kok. Dia kata gini mak pergi sendiri dan mak nilai sendiri. Dia kata dia tak berani nak khabar. Jadi saya akan tengok lagi. Kita tengok lembu kata 14,500 tu. Dan kita pujilah orang yang beli untuk korban tu. Katanya dia seorang dia beli, bukan dia pakak ke benda ke masuk bahagian kedok. Dia beli lembu tu seekor dan dia untuk korbankan, untuk agihkan kepada orang-orang yang memerlukan. Masya-Allah. Maknanya dia gunakan dia punya kemampuan dari segi ekonomi, dia punya kekayaan, dia punya duit dia tu. Ni orang kata betul-betul korban ni. Yang lain pun korban juga. Tapi korban sesuatu benda yang kita rasa berat kita nak keluarkan tu, tu satu pengorbanan. Jadi boh, jom kita pergi dekat kandang Cikgu Amri. Alright. Sebelum tu saya minta maaf kalau ada benda-benda yang silap-silap khabar dia. Ya awak, terima kasih banyak. Jom kita pergi sana . Assalamualaikum, saya Muhammad Amri bin Azmi, berasal dari kampung Mopah Patah, dan saya mula menternak sejak tahun 2006, bermula dengan kambing dan biri, dan sekarang saya menternak lembu ada lebih kurang dalam 16 ekor, dan lembu paling mahal pernah saya jual adalah lembu limousin berharga 14,500. Daripada lembu ada ternakan lain tak? Ada, saya ada menternak kambing dan biri-biri secara kecil-kecilan, dan juga ayam kampung serta itik. Itu sajalah yang saya bela. Okey, untuk lembu ni bang, paling mahal bang pernah beli berapa seekor? Paling mahal saya pernah beli harga lebih kurang 6,500. Lembu limousin. Limousin yang baru bunting dalam 2 bulan. Oh gitu. Jadi berapa dah agak-agak modal bang untuk lembu apa 16 ekor dia? Modal, kalau ikut modal banyak sebenarnya, sebab kandang pertama dirobohkan. Ada sebab-sebab tertentu lah. Buat kandang lama habis lebih kurang dalam 5,000. Lepas tu kandang yang terbaru ni habis lebih kurang dalam 10,000. Okay. Bagian kandang saja. Kalau kata nak kira sekali dengan jumlah harga ternakan ni, lebih kurang dalam 30,000, 40,000 jugalah untuk ternakan saja.
Okey, cikgu rasa invest untuk peternakan berbaloi ke tak? Okey, sebenarnya berbaloi jika kita pandai menguruskan dari segi makanan, kita uruskan dari segi pastura dia, rumput dia. Kalau kita tak pandai nak manage tu memang akan rugilah sebenarnya. Okey. Okey, cikgu kos makanan bulan-bulan berapa? Kos makanan untuk pellet kita habis lebih kurang dalam 500 ke 600. Lepas tu kita cover dengan rumput minyak yang saya tanam lebih kurang dalam 1 ekar. 1 ekar. Jadi apa kata sasaran cikgu dalam bidang peternakan? Sasaran saya adalah macam peternak lain juga. Saya ingin hasilkan baka-baka yang terbaik. Barang-barang sador lah kalau kita kira orang Terengganu kata ni, barang sador. Barang sador. Ya. Okey. Ada backing ke belakang ni tu? Ya, betul. Dia buat dia. Backing adik saya untuk ketuk body, baiki enjin dan juga sembuh. Di 5 patah ni. 5 patah. Boleh berapa harga siap-siap tanya, tak apa tanya je. Harga sembuh berapa yang ambil ni? Dia depend pada customer. Customer nak 1,000 lebih, nak 2,000 lebih, 2,000 lebih. Depend pada customer. Nanti abang bagi nombor telefon saya masuk sekali. Lepas tu okey, boleh. Kampung berapa patah ni? Kampung berapa patah. Okey, balik pada lembu tadi. Okey. Abang beli lembu Charolais, ada pernah bela, Limousin. Lagi baka lagi. Cross Brahman dengan cross kampung. Okey, antara lembu-lembu tu yang mana yang paling mudah bela lah dan dia mendatangkan hasil yang lumayan lah. Okey, setakat ni baka Charolais dengan Limousin sebab dia punya pemakanan sama banyak dengan lembu kampung. Tapi production dia lebih tinggi. Baik bela lembu tu je tau. Baik bela lembu sador. Sador je lah. Ya. Rugi kalau kita bela lembu kampung ni. Dia walaupun lembu kampung tu kecil, makan lebih kurang je. Makan lebih kurang. Sama je kalau kata pellet sebesen untuk lembu kampung, lembu Charolais pun sebesen. Sebesen juga, sama je. Macam rumput minyak ni cikgu tanam mana ni? Rumput minyak ni saya tanam lebih kurang dalam 1.5 kilo daripada sini, di Kampung Padang. Kampung Padang Gelong Bilar. Gitu. Dalam proses juga sekarang ni nak tambah 1 ekar lagi sebab dengan kapasiti lembu yang ada ni tak cukup. Sebab biasanya saya masa ni satu pick up lebih kurang boleh tahan untuk 3 hari saja. Okey, orang tahu cikgu ni cikgu. Cikgu mana sekolah ni cikgu? Saya mengajar di SK Ceneh Baru, Mamang. Ceneh Baru, Mamang. Jadi macam mana cikgu bahagikan masa antara ternakan dengan karier cikgu? Okey, biasanya kalau pagi sebelum saya tolak ke Ceneh pada pukul 5 pagi, biasanya dalam pukul 4.30 tu saya bagi makan lembu dulu. Okey, lepas tu kalau kata pagi tu kadang-kadang ayah tolong basuh kandang lembu. Lepas tu saya balik sampai dalam pukul 3, pukul 4 petang, saya sambung pula. Kalau kata mesin rumput habis, saya pergi mesin rumput dulu. Lepas tu saya bagi makan, lepas tu saya basuh kandang untuk kali kedua. 2 kali sehari. Ni kira ternakan feedlot ke? Ya, betul. Feedlot ni kan? Feedlot ni. Jadi feedlot ni lembu tak lepas lah? Tak lepas. Maknanya makan apa semua dalam ni? Semua dalam kandang. Kecuali kadang-kadang 2 minggu sekali saya buat keluar lah untuk exercise. Dari segi kebersihan dia penting tak, Ibu? Dari segi tahi apa benda semua tu penting. Sebab kalau kata tak jaga kebersihan, contoh sekarang ni ada LSD. LSD tu punca daripada lalat yang hisap darah. Daripada lembu yang ada penyakit dibawa ke lembu yang tak ada penyakit. Kalau kita tak jaga kebersihan tu, satu masa kalau kata kebetulan lalat yang ada penyakit tu hinggap di lembu kita, habislah. Semua kena. Okey, setakat 2006 tak cikgu beli? Ya, betul. 2006 lembu apa? Tahun apa kau? Lembu saya start lepas saya balik daripada Sarawak, ngajar di Sarawak, lebih kurang tahun 2017. Awal 2017. Sebelum tu kambing ah. Sebelum tu kambing dengan bibi. Okey, sepanjang-panjang tu cikgu. Pernah tak orang kata malapetaka lembu kena penyakit ke, mati tiba-tiba ke? Okey, pengalaman kalau lembu mati ada seekor awal tahun baru ni. Sebab dia beranak lebih kurang pukul 11 pagi, ayah saya ikut. Saya tengah mengajar dah kelas. Lembu beranak. Dan ibu tu tak pandai nak jaga anak first labor, dia beranak kali pertama. Lepas pada tu anak dia tu dapat susu awal dia lebih kurang pukul 3 petang masa saya sampai. Jadi ada komplikasi maknanya bila dia tak dapat susu awal ni, dia punya paru-paru tak mengembang. Bila tak mengembang, umur dia tahan sampai 3 hari je. Anak tu mati. Anak tu mati. Ibu selamat alhamdulillah. Bunting balik. Charolais Cross Charolais. Lepas pada tu pengalaman kalau penyakit biasanya kena kuku mulut lah. Biasa sebab ada kandang tepi jalan. Jadi kadang-kadang orang mai tengok bawa anak apa semua. Kadang-kadang benda tu bawa penyakit daripada tayar dengan selipar, kuku mulut. Okey, dia daripada kandang lain. Daripada kandang lain. Kebiasaannya gitu. Lepas tu bila kuku mulut ni biasanya kalau kata nampak air liur banyak sangat tu, biasa saya guna air garam. Saya beri dia minum air garam, basuh mulut dengan kuku dengan air garam, lepas tu insya-Allah petang tu boleh makan balik. Gitu cara cikgu. Cara saya. Saya belajar dengan orang tua-tua lah. Cikgu pun ni dok garam tu. Garam laut pun dia panggil. Gantung. Garam bukit. Saya pakai juga tapi kali ni saya pakai garam buatan. Garam buatan. Garam ni penting ke untuk lembu? Okey, penting. Kalau kita perhati tak, kalau lembu ni tak cukup garam, selera makan kurang. Lepas pada tu kalau kata garam ni kita tak bagi, dia akan gigit ataupun orang Terengganu panggil mamuh. Dia mamuh ke tali. Tu masalah. Jadi 2 minggu sekali kena tukar tali. Maknanya mulut tu nak mengunyak semua. Mulut nak mengunyak semua. Tak ada makanan dia dilat garang. Betul. Gitu kerja dia. Ya, betul. Okey cikgu
Okey, untuk cikgu lah. Untuk cikgu-cikgu yang lain. Ya. Kalau dia orang ada minat untuk bela ni, cikgu rasa berbaloi tak dia orang ni? Oh, kita ambil pok juga. Okey, sebenarnya sangat berbaloi. Contohnya sekarang ni kita PDPR. Okey, bila PDPR pagi kita fokus dengan kelas online, kita mengajar dalam Google Meet, kita bagi modul. Tapi bila waktu petang kita tak nak pergi mana. Kita dalam keadaan PKP. Jadi dengan adanya tenakan ni kita boleh release tension. Kita ada aktiviti untuk kita buat. Okey, secara eksklusif ni cikgu untuk setiap seekor lembu yang cikgu jual, paling kurang berapa tu cikgu dapat? Parut ni. Paling kurang lah. Paling Orang kurang. bagi motivasi ke orang biar orang nampak bela lembu ni bukan saja-saja. Tak, maknanya boleh bagi hasil. Okay lah, paling tak ada lah. Paling tak ada 500 hingga 1000 lah. Untung saja. Untung saja. Sebab kadang-kadang macam contoh lah untuk lembu cross ni, biasanya kita beli pada ladang apa semua. Jadi kita beli kat ladang kita dengan harga yang rendah. Lepas tu kita gemukkan. Kat situ ada kos. Tapi lepas kita tolak, kita maknanya contohlah lembu yang percentage perkembangan daging dia tinggi, kita boleh jual mahal sikit. Lepas tu lembu yang lambat tu harga rendah, tapi kita boleh cover dengan lembu yang percentage daging tinggi. Jadi sebab tu ada boleh cover kadang-kadang sampai ke 1000 sebab ada lembu yang pembesaran dia cepat. Okey, cikgu cerita sikit lembu Charolais ke? Ya betul, lembu Charolais. Berapa harga cikgu market Okey, market dia nampak orang duk jual sekarang ni harga lebih pada 10-12 lah. Kalau kita tengok pada kawan beli baru ni pun dalam 15. 10,000, 12,000. Okey. Tina? Ni betina. Ni pun betina. Banyak lembu saya ni memang betina. Kecuali anak-anak yang lahir je lah, jantan 2 ekor. Buat anak lahir tu Charolais lah semua? Cross Charolais, ujung tu nombor 3 daripada ujung, 5. Cikgu buat permanian beradas. Betul. Ya. Siapa biasa masuk benih sini? Okey. Biasanya saya ada 3 orang yang biasa. 4 orang. 4 orang. Dalang, terus Natan, pada tu Faiz, Pak Asam dengan Pak Awi. Bagi rasa lah sikit seorang. Bagi rasa sikit seorang. Setakat ni Alhamdulillah semua jadi lah anak. Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang lah kalau kata panas sangat kadang-kadang tak dekat apa semua. Pada tu yang ni special sikit baru ni. Ketua unit pembakaran Cik Syikin buat untuk dia. Tengok. Baru pegang. Tu bisa tau. Tu lah. Ni Cik Syikin lagi. Backing deh. Dia ni special sikit. Dia ni keluar landai setiap hari. Jadi kita tak boleh nak detect bila dia nak datang biak. Jadi Cik Syikin mari buat sidar. Lepas tu kita tunggu result dia baru seminggu. Gitu. Dah pernah beranak dah lah? Ni anak dia juga. Ada tu. Baru boleh anak. Tu garang. Ada. Pergi dekat domba dan kambing dan ayam. Cikgu ni bela juga. Sekarang awak panggil dia ayam lah? Manuk. Manuk. Tengok manuk. Tengok manuk. Domba ke? Itu dia domba ke kambing? Ni serati. Ni serati wah. Tik serati Ni cikgu makan kambing dan domba. Memang makan dalam air gitu? Kembang plik. Santa Ines. Santa Ines. Nama saintifik ke? Nama family dia. Pak Anis bawa Satu. ada bulu ni. Ni cross dah. Ini kami kapung. Ni berapa harga orang kalau jual? Santa Ines 1,500 pasak. Daripada ni kami ni. Santa Brazil ke Mexico sedeknya. Mana bakar juga lah. Bakar. Kambing luar negara lah. Luar negara. Patut lain sikit. Ekor panjang itu lah. Seekor kucing. Tak? Santa Ines wah. Ni kambing ni. Santa Ines nama dia. Ni cross antara Santa Ines dengan Barbados. Ni patut dia punya rambut itu. Sebab dia cross dia. Dia cross 3 ni. Siapa nak kapung. Tapi senang kata biri lah. Biri lah. Biri lah. Awak kita nak pergi tengok lembu kata harga 14,000. Lembu tu duduk di Gua Badok. Sini Gua Badok kan? Gua Badok. Jom di sini. Ni lembu dia bang? Lembu kampung. Lembu kampung dia. Ni average harga berapa lah ni bang? 4,500. 4,500 satu. Habis dah jual nak meleh ke? Alhamdulillah tadi beli. Habis lah ke dah? Alhamdulillah. Masya Allah.
Oh, masya-Allah. Ni ada ni macam Bali ada. Ada oh. Bali mesti ada tali. Saya Bali ni gue. Ini nak akak tepung. Oh, ada memang ada rumah. 1,500. Mana tu? 14,000. 14,000. Kita mana? Nak tengok lembu 14,000 lah. Ada sana. Kanak-kanak. Tempat tenokang di Gombadok. Tengok lembu 14,000. Ni. Lembu paling besar kali buat picok. Ni lembu kapung ni kok. Ni. Macam keldai. Macam keldai. Nyanyi. Kok umur lagi meleh tau? Ha? Meleh kanak lagi. Waktu meleh gitu jadi. Ha? Sebab lembu tu lembu ladang. Lembu ladang yang tak cukup batang. Oh gitu. Jadi kita injek balik. Lepas pada tu dia gemuk sikit kita sembelih. Gitu cerita dia. Duduk. Oh someng ah kawasan ni. Anu. Nah, tak apa. 14,500. 14,500. Limousine. Backing tak Dia nakuk sikit. Oh, dia tak backing tapi nakuk. Ya. Ambil gambar yang nampak punggung. Oh. Nak ambil gambar dekat kalau gitu. Boleh lagi. Ada kayu dia. Oh. Kena kat tali tanduk. Nak tengok lembu tu gemuk tak gemuk, tengok bahagian punggung tak tengok. Ke mana tu? Punggung bahu depan. Ya. Punggung solid tu kan, isi. Paling saya rasa tu. Setang lebih kot. Oh, tengok pada tu. Tengok pada tinggi limousin ni. Oh, lepas tu kalau kita compare dengan Migo, maknanya kalau ikut Migo dah setang kat setang lapang. Maknanya ni mungkin kurang sikit. Sebab ni rendah sikit je pada Migo. Oh, saya boleh pergi situ ke? Boleh. Nendang tak? Nendang. Tak. Kita tengok dekat sikit belakang ni. Tengok. Limousine ni boh. Dia berasal daripada limousine Perancis. Saya sebelum ni duk ingat limousine. Ingat ke orang panggil lembu ni limousine sebab ingat ke dia macam kereta limousine tu. Rupanya satu kawasan di Perancis nama limousine. Dan itulah asal lembu ni ada sana. Asal situ. Sebab tu limousine. Nama tepat sebenarnya. Bukan sebab dia panjang. Bukan. Saya pun ingat fikir gitu. Betul tak? Ni boh. Sebab tu duduk sini. Sebab tu duduk sini. Sedap. Jadi pijak tu sedap untuk dia. Penting aku Sebab tanah yang lembut gini boh. Dia orang kata dia boleh ni, dia tak rosak kuku kok. Betul. Dia menahan impak berat badan. Sebab lembu ni kan dia berat. Jadi peratusan untuk rosak kuku kalau duduk dekat benda yang kerah, permukaan yang kerah tu besar lah. Jadi kena duduk macam tempat-tempat yang begini lah. Memang nampak CS sikit high kok. Tapi bagus untuk dia sebenarnya. Dia pun suka. Kita memang kita tak suka tengok. Tapi untuk lembu tu dia suka duduk tempat yang orang kata gini. So tu 14,000 cikgu beli daripada umur apa? Daripada umur dia dalam 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Dia dua beradik. Dia ada tuan yang sama. Hak seekor tu jual dah. Atau ke KL. Hak tu lebih kurang masa tu tahun sebelum puasa, sebelum raya itu saja. Jual lebih kurang 10,000 lebih. 10,000 Adik-adik dia? Adik-adik dia. Dia daripada kandang sama tapi rasanya baka yang sama, semen yang sama, cuma ibu je lain. Cikgu, lembu ni berapa tahun lah? Umur dia 2 tahun setengah. Cukup umur lah. Cukup umur. YB Hamzat di Malang Perdana Menteri. Malang Perdana Menteri tu. Mana tahu masing mulut. Masing mulut jadi di Malang Perdana Menteri. Betul dah. YB Hamzat beli untuk dikorban hari raya apa tu? Hari raya ketiga insya-Allah. Hari ketiga. Di mana tu? Di pekarangan rumah dia di Durian Murah. Dan lembu ni dia serah kepada Dewan Pemuda PAS Kota Terengganu. Oh gitu. Untuk uruskan. Daging saya ingat 800 kilo lebih. Betul tak, Ibu? Saya rasa lebih kot. Oh, daging saja tau. Saya kita assume je lah. Assume. Sebab telefon tak berapa pandai juga. Betul lah. Saya pun tu lah. Kalau dia pandai gini minggu lah. Betul. Lepas tu bahagian maknanya target-target mana sasaran pun benda semua ni dia boleh anggol lalu bagi main lembu tau. Betul. Makan mana ni? Bang, makan mana bang? Makan untuk makan namek je. 3 kali sehari lah. Oh, ini kali lagi. Hari malam. Pagi hari ya. Maknanya malam hidup sini kau bang? Malam di sini. Tak ada masalah. Dia gelak gemak Gelak-gelak tak Apa ya? Kasut.
ke pasang anggur api kok dak? Ada juga musim hujan lewat. Musim hujan. Apa nampak tahu kat sana. Kecing umur. Air mana situ air? Air. Oh. Ini apa suasana nak Pak Bela. Kalau ada kawasan gini kat kawasan umur. Behar beli bah, tak serabut orang, jauh daripada orang. 5 sen 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ke? Dah. 14,500. Tong beli lembu besar. Kau lain apa yang ingat banyak. Orang pun suka tengok. Hati ya. Target nak bagi bunyi 600 keluarga paling kurang. 600 keluarga tu? Waktu kira daging sajalah kan korang. Okey bang, katanya abang ni daripada cikgu khabar, abang kira pakar kot bahagian buat gemuk lembu. Maknanya lembu-lembu kat lain kot anak kuku tu. Biasanya transit sini untuk gemuk dulu. Okey, kita nak tanya abang, cara untuk gemuk biar orang lain pun boleh amal kot benda tu supaya lembu gemuk-gemuk ke. Ya lebih daripada dedok lah. Dedok Johor tu. Pasal kita nak tak 24 jam biar mewah, makan tu nak mewah ha. Nak mewah dak. Belanja sikit. Belanja sikit lah. Dia dalam masa 3 bulan tu gemuk dak akan banyak dah. Makan relax je. Tapi masa mula-mula nak gemuk. Tu bagi nak makan apa pun bagi je. Untuk nak makan selagi mana nak makan. Kena ikut area dia lah. Jangan sampai dia kepong perut. Dak sedap tengok lah. Bila kita bagi semua. Tapi lembu ni dia ada selera. Dia kalau dia dok selera kita nak paksa kan dia makan. Walaupun lepoh meh depan muka sekalipun. Kita kena cocok lah. Kita cocok vitamin. Obat-obat dia lah. Kena bagi air apa, air garang ke. Selera makan. Garang ni utama lah. Pasal nak naik darah dia. Kalau secara tradisional kan ni bang, setakat abang belajar lah. Tradisional? Mungkin orang tua pernah khabar ke cara nak gemuk lembu secara tradisional. Kata dok kita guna obat ke benda ke sebab kita tahu obat pun mungkin kos gook. Nak masuk vitamin semua mungkin ada lah peternak-peternak wak kurang berkemampuan sikit tapi bela tepi-tepi rumah mungkin ada satu orang kata petua-petua supaya lembu ni selera makan dan satu masa yang sama dia boleh gemuk. Biasa daun gelang jadi. Daun gelang ni ayah aku tinggal gelang ni. Ni daun pokok gelang Gelang ni daun peta belalang. Tu selera tu. Cicak bagi juga. Cicak. Kalau ada luka-luka yang besar-besar. Kata bagus cicak untuk rawat dalang tau. Dalang alhamdulillah kita pakai pun kalau macam kuku mulut ke. Ayam tu katanya gitu kok. Kita lebih daripada cicak lah. Banyak cicak dia pakai. Nak tagak mana cicak? Cicak mudah je. Cicak rumah. Cicak pokok. Yang mudah banyak cicak memang obat nombor 1 lah bagi dia. Mana cicak? Payah juga dia duduk di pokok-pokok tu. Ada stok cicak. Stok payah. Payah stok. Barang mahal. Tidak boleh kita tengok. Kalau tahu habis orang pakai lagi. Cicak ada jenis-jenis ke? Jenis juga lah. Apa dak khabar ni? Cuma secara general khabar cicak. Ada cicak lah, jenis cicak lah. Boleh je. Boleh tapi ada. Kali macam ke batang kayu. Batang kayu. Ada gambar? Tak ada payah sikit je. Gambar je nak. Gambar pun abang ada. Di mana pokok tu. Mana batang pokok. Tu pokok. Bukan cicak rumah tu. Bukan biasa cicak tu lah boleh juga tapi kebanyakan guna cicak ni lah di pokok lah. Panah. Pakai kasut dah ada ingat pakai kasut. Oi tahu nak erat dia. Hidung kan tepi. Yang cocok ni dak kena tulang dalam lawa ni. Tu deh jalan. Lembu ni. Nampak. Ni set-set Somalia. Set-set Somalia. Set-set Somalia. Yang marah ni. Set-set Somalia. Tak baik dah duduk kata Somalia gitu. Tak baik. Saya tidak faham. Ya. Tak kita gurau je. Maknanya dia sakit ke mana bang? Tengok apa? Ni lembu-lembu yang maknanya kurang zat, abang ni buat alik untuk gemuk. Sebab tu khabar dia tu. Baik. Tengok apa besar dia. 14,500 bang Ya betul. Berat berapa bang anggar orang abang? Satu tang tau. Satu tang. Okey, satu tang daging 800 kilo. Boleh? Tak tahu nak anggur. Tak berani nak anggur. Tapi memang gemuk gemuk dan besar, tinggi. Barang dada juga barang ni. Pakai bahu ke? Barang bahu Tengok belakang. Tengok dia punya. Dia orang kata Batang Pinang tu kat mana bang?
Tunjuk weh. Mana Batak Pinang? Kita tengok. Tu. Batak Pinang. Ni Batak Pinang wah. Barang ni harga mahal lah. Kalau kedai kalau jual lagi ni orang ramai berebut Batak Pinang. Memang nangis depan. Di mana ingat ni? Bisket. Tengok. Nada. Ni mana ni? Orang duk viral. Dia mok ni lofa. Merofa. Daging nama. Daging mana ni? Okey, tengok bah. Tahniah cikgu abang dapat jual harga dengan 14,500 untuk rebang. Bagi saya abang jual murah lah tu. Mungkin banyak nak membantu aku. Betul sebab YB pun akan sumbang pada orang ramai juga. Betul. Sebab kalau ikut market dengan keadaan lembu gini saya rasa lebih pada tu boleh jual. Lebih pada 14,000. Sebab lembu gemuk. Lepas tu umur pula dah tua sangat lagi. Dia boleh besar lagi. Boleh besar lagi. Nak tanding pun comel. Sebab limousin orang kata lepas salin 4 hingga 6 batang baru dia naik. Ni baru 3 batang rasanya. 3 batang. 3 batang Saling gigi. Apa air celang jadi kecok. Dia jangan tambah. Kau tengok kalau nak tengok lembu secara mudah lah, nak tengok lembu tu gemuk tak gemuk, tengok bahagian punggung dia. Benda tu lah yang menentukan lembu tu gemuk tak gemuk. Segi boleh tengok bahu dia. Bahu dia bang. Dan apa tulang. Tulang tak apa. Okey, ni kita nak buat perbandingan sekali. Tengok bah Okey, lembu kampung. Ni lembu kampung dengan umur yang sama. Cuma dia jantina lain lah, betina. Tak apa, cuma kita nak perbandingan. Tengok asal dia. Dia tas sini ayo. Air tas sini sikit. Biar duduk tegak sikit. Bukan senang nak handle. Tengok. Antara dua darjat. Makan sama je. Makan sama. Tapi inilah perbezaan dia. Melayu mak salah. Duk apa? Dia perumahan senang bang. Ni saya. Ni orang yang saya suka. Wah. Maknanya jauh punya beza saya dengan orang yang saya suka tu. Maknanya orang kata dok sekufu lah. Dok sekufu. Kalau kita nak kahwinkan dia orang pun memang dok sabar. Maknanya patah pinggang ni. Kok kecil ni pun Allah apa hal ni kata. Jadi kita tengok perbezaan. Tapi lembu betina memang kecil sikit pada jantan bang. Memang kecil sikit. Tengok. Tekuk pun sama usung dengan perut ni je. Tengok apa perbezaan lembu kampung dengan lembu dia terangsang. Terangsang. Bau ni tina kan. Kecil tu. Patah pinggang. Oi. Insah tina tu. Senok weh. Barang Perancis pun. Orang Perancis dengan orang Melayu. Aduh, nyaknya. Tak maaf, kita gurau je waktu tu. Gurau je. Okey, tengok. Dia punya saiz bang. Saya lembu kampung, lembu tina. Okey bang, berehat tu. Dia pun nampak stres dah. Biar dia rehat sikit. Orang pakai kasut pergi nak lalu ke belah. Pakai lagi terus. Pakai insah terus. Oi, laju dia tu. Mana ucap ni? Ni lah. Tak orang beli lembu je lah. Ini bakar-bakar dikorbankan lah ni. Alhamdulillah. Tahniah kepada orang-orang yang beli dah lembu ni untuk dikorbankan. Bukan semua orang terpilih untuk buat korban tahun ni. Kalau kita ada kemampuan dan kita mana masuk bahagian dalam korban tu, alhamdulillah. Kita dipilih oleh Allah sebenarnya. Kata ustaz lah, saya pernah dengar ustaz khabar. Binatang korban ni lah yang akan jadi kenderaan kita di akhirat. Betul tak bang? Betul tak bang? Saya pernah dengar ceramah ustaz gitu. Binatang korban ni lah yang akan jadi kenderaan kita di tiang sirat ke apa benda semua pada hari akhirat nanti. Jadi tahniahlah kepada orang yang dah masuk bahagian untuk lembu-lembu. Betul tak bang? Okey awak. Itulah setakat tu lah kongsian kita. Awak
Itulah perkongsian kita kali ni berkaitan dengan lembu-lembu lah. Ni antara lembu Gebang untuk tahun ni lah. Alhamdulillah ada ramai orang yang masuk Gebang tahun ni. Masuk bahagian ada, beli seekor pun ada. Jadi sampai sini lah kot perkongsian kita untuk kali ni. Boleh kata perkongsian sempena Hari Raya Korban juga lah. Sebab tadi kita dah tengok lembu limousine yang boleh kata seberat 1 tang jugalah. Saya assume lah 1 tang. Dan mungkin daging boleh pergi ke 800 kilo insyaAllah. Akan dikorbankan di pada Hari Raya yang ketiga. Dan dibeli oleh minta maaf lah saya sebut Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Haji Ahmad Amzad bin Hashim. Maknanya kalau nak tahu tu senang cerita, Timbalan KJ lah ni. Yang vaksin tu. Yang orang kata yang uruskan pasal vaksin atau benda semua tu dia lah. Maknanya dia beli berapa ekor bang? 2 kau? Lembu sado 2 ekor. Lembu sado 2 ekor. Lembu cross Brahman 20 ekor. Cross Brahman 20 ekor. Untuk dikorbankan, untuk dibahagikan kepada orang yang memerlukan, orang yang di Kuala Terengganu. Satu orang kata pengorbanan yang hebat lah. Bukan orang kata kacong ni. Tapi hakikat dia bagus lah. Alhamdulillah kita berterima kasih pada YB. Sebab maknanya prihatin. Maknanya buat ibadah korban untuk bagi kepada orang-orang yang memerlukan. Alhamdulillah. Dan tahniah juga kepada semua YB yang terlibat dengan ibadah korban tahun ni. Yang bagi-bagi yang ramai, saya dengar ramai YB. Alhamdulillah. Jadi sampai situ je awak-awak. Jangan lupa subscribe saya punya YouTube saya kerana aku lah Ahmad itu. Dan support semua. Kita jumpa lagi di perkongsian yang akan datang. Assalamualaikum. Okey, awak-awak. Sampai sini je lah perkongsian kita pasal lembu. Harga RM14,500 boh. Jadi di kesempatan ni saya pun nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua orang Islam. Dan selamat berkorban lah. Selamat menjalankan ibadah korban dan ibadah haji bagi orang yang di Mekah. Okey, kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe channel saya. Dan terima kasih banyak dan minta maaf lah andai kata ada silap salah kata-kata kan. Okey. Assalamualaikum.